Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk sejarah hari ini kita akan sambung topik pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi untuk hari ini cikgu nak terangkan berkenaan dengan sistem presiden. Jadi sebelum cikgu terlupa, nota ni jangan lupa salin ya. Sambung nota minggu lepas. Okey, apa dia sistem residen? Sistem residen ni ialah sistem pemerintahan British secara tidak langsung di 4 negeri terbabit. Kemudian peranan residen. Apa dia peranan residen ni? Residen berperanan untuk menasihati raja-raja Melayu dalam semua hal kecuali agama Islam dan adat istiadat Melayu. Kemudian yang ketiga, kita tengok di setiap negeri Melayu bersekutu ni ada residen yang telah dilantik. Di Perak, residennya ialah J.W.W. Birch. Kemudian Pahang, J.P. Roger. Selangor, J.G. Davidson. Dan Negeri Sembilan, Martin Lister. Okay, itu ialah residen yang telah dilantik oleh British. Kemudian kita nak tengok apa dia ciri-ciri sistem residen ni, baik ke tak baik. Okey, jadi bila ada sistem residen ni, sultan dengan pembesar, raja dan pembesar negeri tidak ada kuasa. Tak boleh nak buat apa-apa. Diorang cuma boleh terima nasihat daripada residen. Dan mesti kena akulah, kena ikut je. Tak boleh kata tidak. Kemudian sultan dan pembesar negeri ini juga kehilangan kuasa dalam pungutan cukai. Kalau tidak sebelum ni, sultan dengan pembesar lah yang kutip cukai. Tapi bila datangnya British, bila adanya residen pula yang kutip cukai. Kemudian residen telah mengambil alih pentadbiran negeri. Peranan pembesar telah digantikan oleh pegawai British dan jabatan dan sistem barat telah menggantikan sistem pentadbiran tradisional. Jadi semua dia tak nak guna dah. Residen ni dia tak nak pakai dah sistem pentadbiran yang dulu, yang orang tempatan telah buat. Digantikan dengan sistem pentadbiran mereka. Okey, kita nak tengok pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Selepas pelaksanaan sistem residen, British telah mengukuhkan kuasa di negeri-negeri Melayu bersekutu melalui Perjanjian Persekutuan 1895. Apa dia ciri-ciri negeri Melayu bersekutu? Jadi gabungan 4 buah negeri ini telah membentuk persekutuan. Okey, persekutuan ni, kalau kamu tengok kat sini, gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Okey, yang mengandungi kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kalau dulu persekutuan ni di Kuala Lumpur. Residen General. Tadi residen. Ni residen General. Residen General ni atas. Kedudukan dia lebih tinggi daripada residen. Jadi, Residen General bertindak sebagai ketua pentadbiran persekutuan. Okey. Dan Raja-Raja Melayu perlu menerima nasihat Residen General. Jadi, Raja ni kena ikut. Tak boleh nak buat apa-apa keputusan. Tadi pun cikgu dah beritahu Kuala Lumpur menjadi pusat pentadbiran negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu bersekutu telah dikenali sebagai Persekutuan 1896. Lama ni. Okey, 1800. Okey, kenapa dibentuk negeri Melayu bersekutu? Yang pertama, dia nak seragakan pentadbiran. Kenapa? Sebab pentadbiran di 4 negeri sebelum ni tak sama. Jadi dia ada undang-undang sendiri.
Jadi disebabkan itu British nak bagi seragam semua empat buah negeri ni mesti sama. Dan juga disebabkan oleh kemajuan ekonomi yang tidak seimbang di setiap negeri. Dan British dia nak pentadbiran yang cekap. Sebab apa? Bila ada pentadbiran yang cekap ni, senang dia untuk mengeksploitasi ekonomi negeri tersebut. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, kenapa negeri Melayu dibentuk? Untuk mengatasi kelemahan sistem residen, sebab tiada garis panduan yang jelas. Raja dengan pembesar ni dia tak puas hati sebab dia hilang kuasa dalam pentadbiran dan juga dalam pungutan cukai. Yang ketiga, untuk menjamin keselamatan negeri. Jadi bila digabungkan ni senang, dia ada satu pasukan keselamatan dan boleh menjaga keamanan tu tanpa mendapatkan bantuan daripada luar. Dan yang keempat ialah untuk menangani masalah kewangan Pahang. Okey, Pahang ni ada masalah dari segi kewangan. Jadi British digabungkan dengan negeri-negeri yang lain, negeri-negeri yang kaya untuk membantu negeri Pahang. Seterusnya kita nak tengok pentadbiran negeri Melayu Bersekutu. Okey, ada skip sikit. Okey, ini ialah pentadbiran negeri Melayu Bersekutu. Okey, ada Pesuruhjaya Tinggi British, di bawah Pesuruhjaya Tinggi ada Residen Jeneral, dan di bawah Residen Jeneral tu ada Majlis Mesyuarat bagi setiap negeri Melayu Bersekutu. So ada 4 Majlis Mesyuarat negeri. Apa peranan Majlis Mesyuarat negeri? Okey, berperanan untuk menggubal undang-undang dan membantu pentadbiran negeri. Okey, kehilangan kuasa selepas penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu kerana kuasa perundangan terletak di tangan Residen Jeneral. Residen Jeneral ni sangat berkuasa. Memang apa-apa keputusan Residen Jeneral yang tentukan. Jadi raja ni dan pembesar dia dah tak ada apa-apa dah, tak ada peranan dah, tak boleh buat apa-apa keputusan, kena ikut je apa yang Residen suruh buat. Kemudian Majlis Mesyuarat Persekutuan tahun 1909, British telah menandatangani perjanjian dengan Raja-Raja Melayu bagi menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan, dan yang kedua, majlis ini berkuasa meluluskan undang-undang di negeri Melayu Bersekutu. Kalau kita tengok British ni dia ada agenda dia, okey? Dia nak kontrol semua. Kemudian majlis ini dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi. Pesuruhjaya Tinggi ni berkuasa lah, maksudnya semua orang British ni dia nak kuasai negeri-negeri Melayu Bersekutu ni. Dan Raja Melayu ni cuma ahli biasa je, tak boleh buat apa-apa. Kemudian kita tengok Durba. Apa dia Durba? Durba ni ialah untuk mendapat sokongan Raja Melayu terhadap negeri Melayu Bersekutu. Kemudian ahli-ahli Durba terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi, Raja-Raja Melayu, Residen Jeneral dan Residen. Jadi Durba ni bertanggungjawab untuk melindung orang Melayu, dan Durba yang pertama telah diadakan di Kuala Kangsar pada 1897. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang residen, ciri-ciri residen, kemudian faktor-faktor pembentukan negeri Melayu Bersekutu. Jadi kamu boleh tengok sendirilah British tu pada waktu tu ada agenda ke ataupun tidak, ataupun dia sekadar untuk membantu.
Okey, kita sebenarnya daripada sejarah ni kita boleh belajar apa yang sepatutnya kita sebagai rakyat perlu lakukan. Okey, itu untuk bahagian nota. Jangan lupa salin. Nanti buka sekolah, cikgu akan tengok nota yang cikgu dah bagi ni. Untuk latihan, ada beberapa soalan cikgu sertakan kat sini. Yang ni jawab, dan dalam slot tutorial nanti cikgu akan bincangkan dan juga cikgu akan jelaskanlah berkenaan dengan sistem reasoning dengan lebih terperinci. Kalau ada soalan pun boleh tanya waktu slot tutorial. Okey, jadi untuk hari ini setakat ini saja. Nanti kita akan sambung untuk tajuk yang seterusnya. Jangan lupa nota dan latihan kena buat. Okey, Assalamualaikum.